Terima kasih Yang Amat Berhormat Baginda Datuk. Dipersilakan kementerian yang berikutannya, Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 11 ahli yang berhormat, iaitu Yang Berhormat Titi Wangsa, Yang Berhormat Sik, Yang Berhormat Larut, Yang Berhormat Machang, Yang Berhormat Besut, Yang Berhormat Jeli, Yang Berhormat Puncak Borneo, Yang Berhormat Tampin, Yang Berhormat Jerantut, Yang Berhormat Temeloh dan Yang Berhormat Tangga Batu yang telah berbahas serta memberi soalan, cadangan serta pandangan masing-masing melibatkan perkara di bawah bidang kuasa Kementerian Perdagangan dan Komoditi dalam sesi perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas titah Diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dalam Dewan Yang Mulia ini. Saya akan menggolong mengikut topik-topik yang menyentuh isu berkaitan getah, kelapa sawit dan agri-komoditi yang lain. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan prihatin dengan harga komoditi getah agar sentiasa stabil dan mampan. Untuk makluman ahli berhormat, harga getah asli bergantung kepada permintaan dan penawaran pasaran di peringkat global. Memandangkan share pengeluaran Malaysia bagi tahun 2022 hanya 3.3% daripada pengeluaran getah asli dunia, maka kita tidak mempunyai kemampuan untuk mengawal harga getah asli. Isu berkaitan ketidakstabilan harga getah dan pendapatan pekebun kecil telah dibangkitkan oleh Berhormat Sik, Yang Berhormat Larut, Yang Berhormat Besut, Yang Berhormat Jeli dan Yang Berhormat Jerantut. Justru beberapa inisiatif bagi mengurangkan impak ketidakstabilan harga getah dan menstabilkan pendapatan pekebun kecil getah telah dilaksanakan oleh kerajaan seperti berikut. Pertama, kerajaan telah memperkenalkan insentif pengeluaran getah sejak tahun 2015 yang bertujuan untuk mengurangkan beban pekebun kecil ketika harga getah rendah, di samping menggalakkan mereka terus menoreh. Melalui pelaksanaan IPG, pekebun kecil akan menerima harga getah peringkat ladang ataupun farm gate dengan izin 50% kandungan getah kering KGK sekurang-kurangnya pada harga RM2.50 sekilogram. Sejak pelaksanaan IPG pada September 2015 sehingga 31 Disember 2022, IPG telah diagihkan pada 207,128 pekebun kecil di seluruh negara dengan nilai pembayaran sebanyak RM446 juta. Kedua, bagi membantu menstabilkan pendapatan pekebun kecil dan memenuhi keperluan industri hiliran berasaskan latex. Kerajaan juga melaksanakan program insentif pengeluaran latex ataupun IPL, dan program IPL diwujudkan untuk memberi peluang pada pekebun kecil getah bagi menambah pendapatan dengan memberi galakan untuk beralih kepada penghasilan susu getah ataupun latex berbanding getah skrap seperti mana yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Hal Ehwal Kementerian Kemajuan Desa. Nama baru Datuk Dipertua. Bagi setiap ini berbanding getah skrap ataupun kaplam. Bagi setiap peserta pekebun kecil getah yang menyertai program ini, mereka akan menerima insentif tunai sebanyak RM1 sekilogram bagi 100% KGK. Para peserta juga menerima bantuan di dalam bentuk input pertanian seperti baja dan racun yang bernilai RM850 bagi setiap hektar secara one-off. Berhubung cadangan untuk meningkatkan harga lantai getah skrap kepada RM4 sekilogram, kementerian ini bersama agensi terlibat seperti Kementerian Kewangan, Kementerian Ekonomi, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Lembaga Getah Malaysia dan Lembaga Industri Getah Sabah telah mengkaji mekanisme penambahbaikan kadar IPG. Dapatan kajian menunjukkan bahawa sekiranya kadar IPG dinaikkan kepada RM4 sekilogram daripada RM2.50 pada masa ini, kerajaan memerlukan peruntukan sebanyak RM1.29 bilion berdasarkan jumlah pengeluaran getah sebanyak 450,000 tan dengan harga purata tahunan SMR 20 RM6.10 per kilogram.
Untuk itu hal ini memerlukan perbincangan dengan Kementerian Kewangan dan ini sudah tentu bergantung juga dengan kemampuan kewangan negara. Bagi menjawab isu berkaitan hala tuju yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sikh dan Yang Berhormat Tampin pula, Kementerian Perdagangan Komoditi telah melancarkan dasar Agri Komoditi Negara 2021 hingga 2030 ataupun singkatannya DAKN 2030 bagi menentukan hala tuju sektor agri komoditi untuk jangka masa panjang. Antara hala tuju kerajaan adalah dengan meningkatkan nilai tambah industri getah bagi memberi pulangan serta pendapatan yang lebih baik kepada pekebun kecil. Saya nak respon sikit lah. Sekejap saya habiskan para ini. Antara program utama yang telah digariskan dalam DAKN 2030 adalah projek transformasi perusahaan getah negara ataupun target dan pelaksanaan target melalui koperasi pekebun dan pengusaha ladang getah tempatan dengan cara memendekkan rantaian bekalan ataupun supply chain. Silakan. Terima kasih Datuk Ketua, Yang Berhormat Menteri. Jempol juga mengemukakan masalah pekebun kecil ni dari segi harga lantai bagi getah skrap ataupun kap lam ini sekarang dengan kadar RM2.50 1 kilo. Jadi apa yang penting sekarang ni, memang kita sedia maklum banyak berbagai inisiatif yang dibuat insentif oleh pihak kerajaan. Tetapi di peringkat akal umbi, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul, iaitu masalah yang dihadapi oleh pekebun-pekebun kecil getah kita ini. Sebagaimana data yang saya dimaklumkan, ikut rekod Risda saja seramai 38,818 pekebun kecil getah mempunyai pendapatan di bawah RM256 sebulan. Begitu juga dengan 51,976 bersamaan 35.2% berpendapatan RM256 ke RM510 sebulan dan juga 42,149 iaitu 28.6 mempunyai pendapatan RM510 ke RM1,200. Jadi dalam hal suasana keadaan negara pada hari ini sudah tentulah memang kita sedia maklum ada insentif, tapi keadaan yang berlaku di bawah hari ini itulah keadaan kehidupan masyarakat kita. Jadi sudah pasti pihak Risda dan juga kementerian yang terlibat mungkin dalam jangka masa pendek dalam keadaan suasana musim hujan yang ada hari ini dapat kita fikirkan sesuatu bentuk subsidi dalam jangka pendek walaupun kita lihat tadi ada usaha untuk kita fokus kepada latex dan sebagainya, tetapi dalam keadaan kehidupan masyarakat yang terhimpit hari ini di bawah, di kawasan luar bandar, di kampung-kampung yang ada menoreh getah bagi dua hanya ada dapat RM8 ke RM10 saja. Jadi ini yang nak kita tekankan di peringkat akal umbi. Memang kita sedia maklum dari segi globalnya, dari segi pasaran di peringkat antarabangsanya. Tetapi yang penting apa hasrat saya di sini ialah supaya dalam jangka masa pendek yang difikirkan sesuai oleh pihak kerajaan untuk cara dan bagaimana untuk kita memberi bantuan kepada kumpulan yang betul-betul terkesan khususnya kepada pekebun kecil getah Risda. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya saya belum habis menyentuh soalan getah itu tadi. Banyak lagi insentif-insentif yang dilaksanakan. Saya amat memahami apa yang disuarakan oleh Jempol tadi. Sebab itu yang saya katakan tadi, saya nak bagi gambaran sepenuhnya sebelum saya respon pada apa yang disuarakan oleh Jempol. Lembaga Getah Malaysia juga sebenarnya telah memperkenalkan aplikasi Prim Niaga dan MyRole. Ini menggunakan aplikasi di mana Prim Niaga adalah dalam kalangan pelesen membolehkan urus niaga getah dilaksanakan dengan lebih mudah dan telus kerana data transaksi direkodkan secara automatik. Manakala aplikasi MyRole bertujuan untuk meningkatkan kecekapan rantaian nilai getah di peringkat ladang agar pekebun kecil mendapat harga yang lebih baik. Dia boleh buat perbandingan. Dengan aplikasi MyRole, ia boleh terus pergi ke kaedah pemasaran melalui kaedah bidaan secara dalam talian. Itu salah satu usaha juga untuk kita pastikan harga yang lebih kompetitif. Begitu juga yang dilaksanakan
kalau kita nak respon pada Yang Berhormat Temeloh dan Jerantut, di mana Lembaga Getah Malaysia juga membuat tanaman integrasi berasaskan getah yang boleh dilaksanakan menggunakan 3 model. Sebab itu di samping hanya bergantung dengan getah, supaya mereka juga boleh menanam tanaman-tanaman lain dalam kebun, termasuklah waktu hujan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jempol tadi. Misal kata model pertama ialah sistem tanaman getah secara konvensional bagi peringkat pokok getah kurang daripada 3 tahun. Jadi apa yang mereka boleh buat ialah menanam nanas, pisang, tebu, cili, tembikai, jagung, tembakau dan kacang tanah. Model kedua adalah mengenai sistem tanaman getah secara konvensional bagi peringkat pokok getah melebihi 3 tahun. Ini termasuklah tanaman herba seperti kacik Fatimah, hempedu bumi, misai kucing dan juga tongkat ali. Yang model ketiga yang kita sarankan ialah sistem tanaman getah secara berpagar. Ini termasuklah kopi, durian, cempedak, koko dan belimbing, supaya tidak bergantung hanya kepada hasilan getah, tapi ada pendapatan sampingan untuk menambah pendapatan mereka. Sebab itu ini yang kita ada kolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pembangunan Desa dan sebagainya untuk kita memberi bantuan kepada mereka. Walau bagaimanapun kejayaan apa saja model yang kita perkenalkan ini, ianya bergantung dengan sambutan pekebun kecil itu sendiri. Sama ada mereka hendak ataupun tidak untuk mengikuti program sedemikian rupa. Kalau mereka enggan ataupun tidak mengikuti program ini, maka kita tidak memaksa. Tapi ini adalah pilihan-pilihan tertentu yang boleh mereka laksanakan. Begitu juga dengan Yang Berhormat Puncak Borneo telah membangkitkan berkenaan isu bantuan bersasar pada golongan yang betul-betul menoreh. Dalam hal ini, kita sedang melaksanakan proses pemutihan pemilikan Permit Authority Transaction Getah ataupun PATG, iaitu pekebun kecil yang menerima IPG. Proses pemutihan ini dilaksanakan secara berkala berdasarkan tuntutan IPG pada setiap bulan. Yang Berhormat Jempol, sebab itu kita sekarang ini, saya melihat bahawa kalau kita sekadar nak memberi subsidi pada harga lantai, kalau harga turun dan sebagainya, ianya tidak akan lestari ataupun mampan, sustainable. Ini disebabkan sampai bila pun pekebun kecil ini akan berada tahap orang yang paras kemiskinan, disebabkan mereka ada tanah yang kecil. Jadi bila tanah kecil, maka ianya tidak economical ataupun tidak produktif untuk mereka menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Sekarang ini apa yang kita buat di peringkat kementerian sekarang ini ialah untuk berkolaborasi dengan pelbagai kementerian, termasuk juga dengan industri. Adakah kita boleh melaksanakan program apa yang dikatakan secara berkelompok untuk himpunkan pekebun-pekebun kecil ini, dan kalau mereka bersetuju, maka keluasan tanah itu akan lebih besar. Dan dengan itu kita akan mengambil syarikat untuk mengangkat mereka, dan di mana tanaman semula dengan breed yang lebih baik dengan menggunakan kaedah yang moden, mekanisasi dan juga sebagainya, dan mereka ini nanti akan dihimpunkan dan diangkat oleh syarikat-syarikat ini, di mana mereka akan dapat sama ada pajakan dengan sewaan, mereka boleh bekerja dan juga mereka akan mendapat hasil perkongsian, di mana apa saja hasilan di situ akan dijamin untuk diambil oleh syarikat-syarikat besar ini. Misal kata Top Glove yang mengeluarkan sarung tangan getah, mereka dah bersetuju sebab mereka terpaksa import daripada Thailand, latex. Jadi kalau ini dapat laksanakan, latex harganya lebih mahal, RM5 lebih berbanding dengan getah beku, RM2 kurang daripada RM2.50. Dengan bantuan kerajaan pun masih tidak akan mampu mengangkat mereka. Jadi kita kena cari kaedah yang lebih sustainable dengan izin supaya kita dapat mengeluarkan mereka daripada kelompok kemiskinan. Bergantungan kepada hanya hasilan getah yang kadang-kadang tidak menentu, getah beku, dan mereka dapat ditingkatkan dengan juga jaringan program-program lain dalam kelompok yang kita kenal pasti tadi. Jadi ini kita sedang berusaha dengan Persatuan Pekebun Kecil Getah untuk kita berinteraksi dan menunggu responnya. Kalau ini dipersetujui, insya-Allah ini adalah langkah yang ingin kita bawa untuk membawa mereka keluar daripada kepompong kemiskinan dan pendapatan mereka lebih sustainable pada kadar yang lebih menasabah. Datuk Jangan marah. Ketua, Sini. Datuk Ketua, Ketua Kerau.
kasih Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Saya cuma nak mendapatkan dipahamkan kepada bahawa lembaga getah telah menghasilkan satu klon baru iaitu RRIM 2025 dan RRIM 3100 yang menggunakan kaedah TCT dengan izin tissue culture teknik yang bukan saja menghasilkan getah yang lebih banyak, juga dia memberikan batang kayu yang memberikan hasil setelah penebangan. Bagaimana? Terima kasih. Halo, sini. Yang Amat. Ya, terima kasih Yang Amat Berhormat. Tadi ada juga tekan beberapa persoalan saya nak tanya ialah di bidang getah ni, di Malaysia melibatkan hampir 500,000 pekebun kecil. Kebanyakan pekebun kecil. Dan mereka ini kebanyakan dah senior. Itu isu kita. Sebab itulah kita ada masalah produktiviti dan sebagainya. Saya tahu kerajaan telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan pendapatan. Tapi pada masa kini memang pekebun kecil dalam keadaan yang sengsara. Kita pernah bincang berkaitan dengan harga lantai RM2.5 diminta naik ke RM3 atau RM3.5. Saya tahu pembincangan diteruskan, tapi saya nak tahu kedudukan. Adakah keadaan ini diteruskan perbincangan untuk meningkatkan pendapatan untuk pekebun kecil? Ini penting sebab kalau tidak kita dah tahu pendapatan mereka memang kurang. Latex boleh meningkatkan pendapatan, tapi adakah program yang kita lakukan berjaya atau tidak ya, terutama di Kelantan dan sebagainya. Sebab kalau kita nak gunakan menggalakkan pembelian latex, mesti ada kemudahan ya. Kalau tidak kita torek pun tak ada orang kumpulkan latex pun satu isu. Jadi minta penjelasan Yang Amat Berhormat. Baik, Tangga Batu minta bicara sedikit saja. Baik, terima kasih Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri Komoditi. Sebenarnya saya amat setuju sekiranya kerajaan dapat memberikan kita panggil fokus dan betul-betul bekerja untuk menggalakkan pekebun kecil ini menghasilkan latex berbanding dengan kaplam ya. Kerana latex ini kualitinya lebih baik dan harganya lebih baik. Tapi kalau untuk menghasilkan glove tangan seperti yang diusahakan oleh Top Glove ni, sebab itu kita lihat bahawa penghasilan latex di negara kurang, maka Top Glove harus mengimport latex daripada Thailand. Dan sebenarnya saya setuju seperti yang dikatakan oleh sahabat saya tadi bahawa prosesnya bukan mudah kerana kita perlukan dipanggil pre-coagulation chemicals nama dia TZ latex yang harus dicampurkan di reception station, kemudian kita kena buat ammonium bubbling dan sebagainya. Dan kemudian diperlukan pada kilang untuk melakukan separation di RC daripada 42% akan dibawa kepada hingga 70%, barulah boleh dibawa ke kilang Top Glove untuk diproses. Dan saya rasa benda ni dia agak rumit, tapi saya berasa kalau kita punya niat yang baik untuk menolong, kita panggil mempertingkatkan pendapatan pekebun kecil, saya rasa benda ni harus dibuat dengan begitu serius dan rasa saya bajet untuk Kementerian Komoditi ini pun harus dipertingkatkan. Dan yang kedua, menyambung kepada apa yang dibicarakan oleh sahabat saya tadi bahawa kita tahu bahawa melalui proses somatic embryosis kita melahirkan klon-klon baru seperti RRIM 301. Tapi saya melihat bahawa klon baru ni walaupun dikatakan boleh memberikan pulangan yang tinggi ke hasil getah per kilo per hektar tu melebihi 2000 kilo per hektar, memang tinggi. Tapi dia punya masalah dari segi dahannya mudah patah dan sebagainya. Saya mencarankan juga supaya untuk mempertingkatkan hasil. Kadang-kadang bila harga rendah, tapi kalau produktiviti tinggi sebenarnya dia menampung kita panggil pendapatan pekebun kecil. Dan kita mengharapkan supaya kerajaan kena beri fokus kepada lembaga getah negara dengan menambahkan kita panggil peruntukan untuk R&D supaya kita boleh melahirkan klon-klon baru yang lebih resisten kepada penyakit dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Masyaallah. Okey, satu soalan. Okey. Masyaallah. Okey, terima kasih. Kita bagi wanita dulu, lepas itu. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kita melihat bahawa getah, bila sebut harga getah selalu tidak stabil. Yang kedua, kita tahu bahawa musim untuk menoreh terlampau terbatas. Kita tahu masalah-masalah mereka
Dalam masa yang sama juga sebahagian penoreh ini bukan yang dia pergi menoreh itu bukan getah dia. Jadi terpaksa lagi diagih dengan tuan ladang atau tuan kebun. Begitu kecilnya pendapatan mereka. Dalam masa yang sama juga satu persoalan agaknya apakah langkah yang dilaksanakan oleh menteri untuk menarik golongan muda terlibat menjadi penoreh getah. Sebab sebahagian besar ladang tertinggal dan terabai kerana tak ada tenaga yang cukup. Walaupun kelunnya baik, walaupun getahnya baik tapi tak ada penoreh getah. Apakah usaha-usaha yang dilakukan? Okey, terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri. Selain daripada getah, kelapa sawit juga adalah salah satu daripada di bawah peladangan dan komoditi ini. Bagaimana langkah-langkah kerajaan? Sawit nanti saya akan sentuh kelapa sawit depan ni. nanti. Ini fokus pada getah dulu. Okey. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Pengimput ataupun pengilang ini yang mengimput getah kita selalunya mempunyai masalah daripada segi pengeluaran getah dan juga kualiti getah yang dihasilkan di negara kita. Kerana mungkin disebabkan musim tengkujuh yang menyebabkan pengeluaran dan juga kualiti getah kita tidak seperti yang mereka minta. Oleh yang demikian, saya mencadangkan supaya kerajaan memperkenalkan teknologi baharu bagi penorehan getah. Kalau kita lihat pada hari ini, jika kita mengamalkan penorehan getah secara tradisi, apabila musim tengkujuh, penoreh getah tidak dapat menoreh getah. Saya faham ada usaha-usaha daripada beberapa pihak. Mereka telah memperkenalkan satu kaedah torehan getah yang terbaru, iaitu the micro cut tapping ini sistem, di mana penoreh-penoreh getah dia tidak perlu pun turun ke kebun getah untuk menoreh. Jadi penoreh-penoreh getah ini boleh mengeluarkan hasil getah pada ketika musim tengkujuh, ketika musim hujan. Namun kita tidak masih lagi mengetahuilah apakah yang berlaku kesan kepada pokok getah tersebut. Jadi saya mohon pihak kementerian supaya mencari salah satu kaedah yang terbaik buat penoreh getah ini. Dan yang kedua, untuk jangka masa panjang, jika Petronas itu boleh menghasilkan downstream produk mereka seperti minyak dan gas, mengapakah getah di Malaysia kita tidak mempunyai satu jenama sendiri? Seperti kita mengeluarkan satu jenama tayar untuk di Malaysia ini. Jika kita mempunyai satu produk sendiri, saya pasti dan percaya harga getah sentiasa kompetitif dan sentiasa relevan sepanjang masa. Jadi kita tidaklah terlalu bergantung kepada negara-negara pengimput dalam memastikan harga getah kita sentiasa relevan. Sekian, terima kasih. Terima kasih beberapa orang yang berhormat tadi daripada Kuala Krai tadi kan? Kuala Krau. Ya, Kuala Krau, daripada Tanjung Piai, Tangga Batu, Temeloh dan juga Tenum. Saya bersetuju dengan semua pandangan tersebut. Pertamanya untuk penggunaan benih baru. Memang sebenarnya kita ada hasilan benih-benih baru. Cuma dia tidak menggunakan kaedah tissue culture yang dikatakan tadi. Tapi memang benih baru daripada PRIM 2025 dan juga 3001 di mana hasilan keluaran getahnya lebih banyak berbanding dengan apa yang ada sekarang. Begitu juga dengan penggunaan teknologi untuk kita tingkatkan R&D. Terima kasih Tangga Batu supaya kementerian ini diberi lagi lebih banyak peruntukan untuk kita buat lebih banyak R&D sama ada di peringkat huluan maupun hiliran. Ini akan sudah pasti membantu supaya kita akan dapat terus meningkatkan pendapatan khususnya kepada pekebun kecil. Untuk Temeloh, apa yang kita dah laksanakan, saya dah katakan tadi, kita berbincang dengan persatuan pekebun-pekebun kecil. Apa yang kita nak ialah untuk pekebun kecil ini berjumpa dengan semua pemilik-pemilik kebun. Kita tahu apa masalah di lapangan. Tuan tanah, dia sewakan tanah ataupun dia pajakkan tanah yang menoreh orang lain
dan pendapatan itu sudah pasti makin kecil sebab ketidakupayaan untuk mereka sendiri menoreh getah, paksa dia cari orang, mengupah orang dan sebagainya. Itu salah satu cabaran. Sebab itu kita melihat pada keseluruhan ini, bagaimana kita nak dapat buatkan secara yang saya katakan tadi, secara berkelompok, supaya nanti ada syarikat-syarikat besar yang akan membantu dan akhirnya mereka menjadi rakan kongsi kepada jadi semi ladang. Misal kata ladang-ladang kecil. Daripada pekebun kecil, mereka menjadi kongsi kepada satu ladang yang lebih besar. Supaya produktiviti akan meningkat, hasilan akan meningkat dan pendapatan diharapkan akan juga meningkat. Tapi ini memerlukan kita membuat jaringan antara persatuan, berjumpa dengan tuan-tuan tanah dan juga industri, pemain-pemain industri supaya program ini dapat kita laksanakan secara menyeluruh yang akan dapat memberi kesan bukan saja kepada pekebun kecil tapi meningkatkan hasilan khususnya latex sebab kita mengimport latex sebanyak 3 bilion. Maknanya 3 bilion ini ada peluang bagaimana kita nak satu menjimat tidak menyebabkan pengeluaran hasilan duit kita keluar tapi kita dapat meningkatkan pendapatan dengan kita fokuskan kepada hasilan dalam negeri kita. Ini yang kita nak fokuskan. Jadi untuk tenum memang teknologi kita akan terus membuat. Kalau kita melihat produk hiliran utama negara kita ialah glove, sarung tangan getah dan juga kondom. Menjadikan kita negara pengeluar yang terbesar dalam dua bidang ini. Dan ini salah satu fokus kita untuk pastikan kita bukan saja nak memastikan barang-barang lain juga banyak sebenarnya. Kalau saya boleh jemput untuk Yang Berhormat Tenum pergi ke Lembaga Getah Malaysia melihat apakah the end product yang telah dikeluarkan di negara kita menggunakan getah. Bukan saja getah sebenarnya minyak kelapa sawit dan sebagainya. Yang Datuk Yang Dipertua, kalau izinkan saya nak meneruskan sebab ada beberapa topik lagi. Khususnya untuk pekerja asing. Yang Berhormat Sitiwangsa dan Yang Berhormat Tangga Batu ada menyentuh berhubung kait dengan kekurangan pekerja asing menyebabkan kerugian sehingga 20 bilion hasilan kelapa sawit kita. Untuk itu sebenarnya konsortium mekanisasi ataupun otomasi sawit ataupun Mechanization and Automation Research Consortium for Oil Palm ataupun singkatannya MARCOP telah ditubuhkan. Ini adalah kerjasama di antara pihak industri dan kerajaan di mana dana secara bersama telah disumbangkan. Kerajaan menyumbang sejumlah saya kira lebih kurang berapa puluh juta dan gabungannya sekarang ialah 30 juta. 30 juta dan industri players juga menyumbang 30 juta. Untuk itu kita ada 60 juta untuk memfokuskan kepada usaha membangunkan teknologi dalam bidang kelapa sawit sama ada dari segi penuaian, pengangkutan dan juga the whole process lah value chain dia. Dan kita nak meningkatkan fokus ini. Setakat ini ada 19 permohonan berhubung kait dengan semua usaha yang dilaksanakan oleh MARCOP, termasuklah penggunaan drone, penuaian menggunakan drone, exoskeleton, pengesahan kematangan buah tandan sawit, sistem pengangkutan dan juga pemotong bermotor. Dan kita juga sedang bekerjasama dengan pihak luar negara bagaimana kita dapat meningkatkan mechanization ini supaya ianya kebergantungan kepada pekerja asing ini dapat kita kurangkan. Dan ya, Tuan Dipertua minta menjelas sikit. Sekejap biar saya selesaikan berhubung kait dengan apa ni. Kemudian ada kerjasama erat juga dengan Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri di mana kita dah melonggarkan pengambilan pekerja di peringkat negara kita. Dan diharapkan dengan usaha ini ianya dapat mempercepatkan mendapat pekerja-pekerja daripada negara sumber. Sekarang ini ialah cabarannya setakat mana negara sumber dapat membantu memudahkan acara mereka dan dapat membawa pekerja lebih ramai lagi. Dan setakat ini kita sudah dapat peningkatan kemasukan pekerja asing dalam semua sektor di negara kita. Pak Salak. Ya. Baik, Okey. terima kasih Terima Yang kasih. Berhormat. Baik, kita betul MARCOP di Pak Salak dulu. Oh, minta maaf. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri.
soalan saya ada dua. Pertama, bagaimana, apakah langkah-langkah kerajaan untuk meningkatkan harga sawit kembali kepada seperti dulu, 1,200 satu tan, yang memberi manfaat kepada semua pekebun kecil sawit. Dan yang kedua, ada satu projek hiliran daripada batang sawit yang dihancurkan dan dikeringkan untuk penanaman penghasilan cendawan Vivarella yang digunakan untuk makanan. Terima kasih. Tangga Batu. Yang betul, masa saya dah habis. Saya nak minta panduan. Yang berhormat, perlu berapa lama? Kalau selepas ini, saya tak banyak lagi. Ada satu topik utama yang saya nak sentuh. Mungkin saya perlukan dalam 10 minit saja. Silakan. Terima kasih. 10 minit. Sila Tangga Batu. Ini soalan Baik, terakhir terima lah kasih mungkin. Yang Berhormat. Baik, saya mencadangkan dalam ucapan Bahasan Titah saya supaya kita akui bahawa Markop ni dia mendapat biaya daripada grant, matching grant daripada kerajaan 30 juta dan industri 10 juta. Tapi masalahnya sebab bila diletakkan di bawah penilaian MPOB, saya melihat dia progress tu slow. Kita tahu bahawa ada exoskeleton, drone dan sebagainya. Tapi cadangan saya supaya diletakkan penyelidikan ini di bawah industri sendiri, SAMW, Kuala Lumpur dan sebagainya, supaya kena mereka lah industry player, pemain industri, supaya program mekanisasi ini dapat dipercepatkan bagi menyelesaikan masalah tenaga buruh lah. Itu cadangan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Salak. Saya ambil pandangan dan cadangan Yang Berhormat Pasir Salak itu bagaimana kita nak melihat supaya harga kelapa sawit pun akan kekal stabil. Bagaimana saya katakan, sama macam getah, kelapa sawit harganya bergantung dengan permintaan dan penawaran dan juga bergantung keadaan iklim global. Dan sudah pasti kita tidak dapat menentukan harga pada kadar tertentu. Ianya bergantung dengan permintaan dan penawaran. Tapi yang lebih utama ialah bagaimana kita nak menstabilkan harga dan fokuskan kepada hasilan dan juga the end products daripada kelapa sawit itu. Supaya ianya bukan kita lebih utama ialah produk-produk hiliran supaya ianya dapat meningkatkan lebih banyak pendapatan kepada bukan saja pekebun kecil tapi the whole value chain itulah. Dan untuk Tangga Batu, saya mengambil maklum pandangan itu. Sebenarnya kita juga sedang melihat bagaimana kita dapat melihat MPOB, MPOC, semua agensi kita supaya ianya lebih berpaksikan kepada keperluan industri dan juga melihat kepada keseluruhan stakeholders dalam industri tersebut. Malahan pengerusinya dan apa juga akan kita lihat supaya yang menerajui nanti adalah mereka yang ada kepakaran dan profesional dalam bidang yang diperlukan. Yang lebih utama juga sekarang ini ialah untuk melihat cabaran dalam industri kelapa sawit. Ialah apa yang dikenalkan oleh European Union, iaitu European Union Deforestation Regulation, EUDR. Ini dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tangga Batu. Kalau kita Yang Berhormat Puncak Borneo dan juga Yang Berhormat Tangga Batu, di mana kita melihat bahawa kalau kita tidak berhati-hati, apa pun kita laksanakan dalam negara kita, kalau usaha EUDR ini, ianya sebenarnya boleh memberi kesan yang negatif kepada keseluruhan industri kelapa sawit, khususnya pekebun-pekebun kecil akan terjejas. Sebab itu saya minta sokongan daripada semua ahli berhormat untuk sama-sama kita bersuara. Kalau ada kawan-kawan di kalangan ahli parlimen EU itu, untuk kita berhubung dengan mereka menyatakan bahawa apa yang mereka perkenalkan sebenarnya akan menjejaskan negara kita. Sebab di peringkat negara kita, pematuhan kepada sama ada SDG ataupun nak menjaga environment, semua kita menjaga. EU pun jaga, kita pun menjaga. Dan komitmen kita ialah kita committed kepada United Nations punya Green Initiative. Sebab itu kita memberi komitmen, MSPO kita perkenalkan untuk pastikan kita dalam usaha kita melaksanakan program peladangan, kita juga menjaga alam sekitar kita. Tapi pada masa yang sama, United Nations juga mengatakan bahawa kita perlu menjaga penduduk kita untuk pastikan kemiskinan ini dapat dikurangkan, dan usahanya ialah
melalui ladang-ladang kelapa sawit. Dengan usaha-usaha ini, maka kita mengharapkan kita juga akan dapat membantu meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. Mereka yang miskin akan dapat ada usaha dengan penanaman kelapa sawit dan sebagainya. Jadi inilah komitmen yang bersama kita patut buat supaya European Union ini bila mengenakan EUDR, dia tidak meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang berisiko tinggi. Ini tidak adil untuk kita. Sebab usaha yang kita laksanakan begitu banyak sekali untuk mematuhi segala kehendak mereka dan sebagainya. Sebab itu saya menyarankan supaya kita nanti akan bersama dengan Indonesia, di mana saya sudah melawat Indonesia dan Indonesia dah bersetuju. Secara bersama kita akan mengadakan mission kepada Europe untuk kita berbincang dan memastikan bahawa Malaysia tidak akan disenaraikan sebuah negara yang berisiko tinggi. Sebab kita dah memberi komitmen, kita dah melaksanakan program dan program kita bukan saja untuk ekonomi negara kita tapi juga dalam usaha kita membantu pekerja kecil dalam sudut kemiskinan untuk mengeluarkan mereka daripada kemiskinan. Sebab itu kita menuntut supaya European Union ini akan memberi secara bertulis kepada kita bahawa Malaysia tidak akan dijadikan sebuah negara yang berisiko tinggi dalam konteks EUDR itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Dato' Speaker, Puncak Borneo ingin penjelasan. Puncak Borneo, saya tidak membenar, saya nak minta Menteri habiskan cepat. Silakan Yang Berhormat Menteri. minta maaf Puncak Borneo. Saya tahu Puncak Borneo begitu dekat di hati beliau untuk memperjuangkan perkara ini. Tapi memadai dengan waktu yang begitu singkat ini, sebab saya dah mengambil masa sahabat saya sebelah ini, Menteri Pengangkutan, dah menunggu bersedia untuk menggolong. Yang kedua, kita mengharapkan juga pihak EU akan mengiktiraf usaha kita dalam kita membangunkan standard MSPO supaya kita pematuhan kepada kehendak alam sekitar, kepada deforestation yang sekarang ini di mana kita tidak ada membuka lagi hutan-hutan baru. Malahan kita mematuhi dari segi semua standard international sekalipun. Dan usaha kita supaya pekebun-pekebun kecil ini tidak akan dinafikan dari segi konteks dalam United Nations Development Goal untuk mereka tidak terjejas dalam usaha kita mengangkat mereka dari segi kemiskinan itu tadi. Sebab itu kita melihat bahawa EU sepatut mengiktiraf usaha kita bahawa the smallholders ini terutamanya adalah memainkan peranan amat penting sebab hampir 400,000 mereka yang berada dalam negara kita. Dan apa-apa perkara pun kita minta EU akan membuat consultation lah dengan izin supaya apa-apa yang mereka nak buat dia kena consult kita juga sebagai negara pengeluar. Sebab secara bersama saya kira kita boleh mematuhi dan niat kita adalah bersama dengan mereka juga supaya keadaan alam sekitar, kesihatan dan keseluruhan kelestarian dunia kita ini akan terpelihara. Sebab itulah Yang Berhormat Speaker, saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian. Tapi apa yang saya nak kongsi bersama komitmen di peringkat kementerian ialah untuk kita bersama-sama memastikan usaha kita untuk mengangkat peladangan komoditi yang memainkan peranan begitu besar untuk negara kita, sama ada dari segi pengeluaran ekspornya, hasilan pendapatan kita dan bagaimana kita menjaga pekebun kecil ini akan dapat kita teruskan secara bersama. Untuk itulah kita juga melihat bahawa the future dengan izin ialah bidang-bidang baru yang kita nak ceburi dalam bidang fiber, sama ada yang berbentuk biogesim yang mungkin fiber, sama ada kenaf dan sebagainya, dan kita jangkakan ianya boleh menarik pelaburan sehingga 10 bilion ringgit menjelang 2025. Dan begitu juga dengan getah, usaha kita untuk penanaman semula getah dan sebagainya, sebab getah dari segi saintifiknya didapati bahawa getah boleh menyelamatkan ataupun mengambil karbon lebih baik lagi untuk karbon kredit. Getah adalah tumbuhan bukan sahaja dikira dah diiktiraf sebagai forest product tapi juga boleh memainkan peranan untuk menyerap karbon. Dan bagi kita di peringkat kementerian sekarang ini, karbon kita bukan saja melihat dari segi storage. Karbon patut dilihat sebagai satu komoditi. Dan kalau ini dapat dilihat
maka insya-Allah pekebun-pekebun kecil bukan saja mengeluarkan getah, tapi bila dia menanam pokok getah, dia juga akan dapat berurusan dari segi kredit trading, carbon trading. Itu yang kita nak lihat dan ini akan menambah pendapatan mereka. Dan inilah arah tuju yang ingin kita bawa dan diharapkan kita dapat bersama dan terima kasih pada semua yang berhormat memberi sokongan, pandangan, cadangan dan insya-Allah kita akan mengambil kira semua pandangan tersebut dan siapa yang berminat boleh datang berjumpa dengan saya dan kementerian kita untuk sama-sama kita memikirkan cara seterusnya bagaimana kita nak mengembangkan dan memastikan agro komoditi kita akan terus berkembang, akan menghasilkan pendapatan kepada negara kita dan pada masa sama meningkatkan pendapatan pekebun-pekebun kecil negara kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat Putrajaya